Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. RSI. Maksudnya kejatuhan dia ada momentum. Nah jangan. Kan kita tunggu sini, dia kena sedap je dia kena. Dia main langgar je. Saya guna ni je. Ini je. Actually, tak payah guna ni pun. Kita tahu ada divergence. Kita nampak movement ni lain macam dan ada berlaku 5 wave. Kita tahu ada divergence. Tengok, kita tahu dah ada divergence. Mula-mula mungkin anda tak perasan. Tapi lama-lama guna benda ni, anda, oh ni, tengok mesti ada. Mesti ada. Dia tak boleh tak ada. Okay, so itu satu. Ini adalah satu setup yang saya sedang tunggu. Kita nak tengok movement ini dan kita nak tengok dia tak break bawah ni. So any clear dia punya retracement, kita nak long silver. Instead of gold, ada trade silver. Itu lebih cantik. Itu satu. Nombor dua yang saya tengah tunggu bagi siapa yang trade ni adalah GBP NZD ke arah long. Ini nombor dua. GBP NZD ke arah long. Ke arah short. Bukannya ke arah long. Ke arah short. Anda pun nampak saya sedang tunggu something kat situ. Ke arah short. Okay. Ke arah short. Kita ada lower low yang berlaku. Series of lower low dekat market. Dan di sini pun dia membuat lower low. Okay, di sini. Okay, apa yang saya tunggu adalah this type of move. Satu, dua, kita tunggu dia break. The moment dia break ini, saya letakkan entry. Masa tu saya akan, kalau kita tengokkan chart ni dia. GBP NZD. GBP NZD ke arah short. Saya sedang tunggu ini. Kalau dia break up atas ni, saya akan short daripada sini. Masa ni kita tak dapat lukis lagi. Sampai dia break, baru kita lukis. Ini entry dia. Kalau dia break daripada level sekarang lah, ini adalah short daripada satu ni. Stop loss 1618. TP daripada, TP ni jauh. TP ni daripada atas ni. Ambil daripada permulaan 2, 3 dan entry. We might not have this. Kita mungkin akan ke bawah lagi. Kita dia, kalau dia move, kita akan letak apa? BE. Tak tahu. Yang ini tak tahu. Saya cuma letakkan based on based on Elliott Wave punya kiraan. Sini. Okay, that will be the setup. Tapi ini kita tunggu dia break atas ni dulu. Baru saya letak limit order, dah biar. Nampak? Kita tak dapat kira dia selagi dia tak break atas tu. Boleh? Itu nombor dua setup yang saya tengah tunggu. Setup ketiga yang saya tengah tunggu adalah bagi siapa yang trade index. Trade index. DEX kita ada higher high. Kita ada higher high. Nampak tak? Dia buat higher high. Okay. So this pullback ini dalam 3 wave. Pullback ini dalam 3 wave kita akan short. Kita akan long. DEX kita akan long. 4 ni pada waktu ni, ini kiraan dia. Ni kena pergi time frame kecil. Kalau dia terus jatuh dalam pergerakan macam ni. 1, 2 dan break. Waktu tu saya tarik. Saya akan tarik saya punya Fibonacci. Okey. Dan cerita dia kita nak tengok adalah kepada ni. Jauh sangat. Okey. Saya buang ni dulu Kita nak tengok 4 ni at least kalau kita nampak tempat entry, anda tarik sebab ini kita jangkakan 4 dia sekurang-kurangnya 14.6% Fibonacci. 14.6. Kalau kita tarik tadi dia tak sampai, jangan masuk. Kalau ikut pure technical Elliott dengan risk management,
Rahsia dalam trading bukannya kepada elite wave kepada ni. Rahsia dia adalah kepada pengurusan duit. Rahsia dia position sizing model, Badrul. Bisnes yang tak cantik, kalau orang tu pandai jaga duit, pun dia boleh bisnes. Faham? Company besar macam mana pun, kalau tak jaga duit, hancur, betul tak? Sistem macam mana pun, pip retracement, wave 4 kena at least 14.6. 14.6. 14.6%. Ni adalah saya punya Fibonacci. 14.6. 14.6. Okay? 14.6. Dia kena at least 14.6. Kalau kita tarik dan kita dapati, contohnya macam time frame kecil tadi, kita tengok dia tak sampai lagi sini je. Kalau kita tarik tadi, sini, tak sampai 14.6 ni. Oh, jangan masuk. Satu ni tak sampai. Dia naik, biarlah tak sampai. Mungkin dia akan buat benda ni. Dia akan buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak tahu. Lepas tu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dia buat benda tu. Then baru kita long. Asalkan dia lepas 14.6. Ingat syarat-syarat wave 4. Okay. Kalau dia pergi terus, ini pun jadi 4. Tapi kita tak tandakan macam tu. Kalau correction buat diagonal, boleh masuk juga. Correction, kalau correction dalam wave, kalau correction, diagonal, dia tak boleh 5 kat sini. Faham, Badrul? Kalau dia 3, 3, 3, itu WXY. Itu WXY. Kalau dia 3, 3, 3, 3, 3, itu adalah wave A. Ni Badrul. Faham? Kalau dia banyaknya line saya ni. Okey. Ini diagonal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Itu diagonal. 3, 3, 3, 3 ataupun 5, 3, 5, 3, 5. Okey. Jadi kalau itu, ini adalah wave A. Kalau kita tahu dia wave A, dia akan jadi B dengan C. Kita tunggu C. Boleh, Badrul? Itu adalah leading diagonal. Itu wave A. Boleh? Kalau itu leading diagonal, kita tak masuk. Itu wave A. Kita tahu akan jadi B dan C. Jangan masuk. Sebab itu saya duk ulang, paling penting adalah corrective sequence. Anda tahu korektif, anda boleh masuk. GBP Chef adalah short. GBP Chef adalah short pada GBP is the currency yang paling lemah pada waktu ni. Kalau kita tengok structure GBP dan Chef, mana GBP Chef saja? GBP Chef, dia ada lower low sequence. Sama seperti ni, kita ada lower low. Masalahnya kalau anda tak, saya tunggu GBP Chef atas. Sebab saya tak akan masuk yang macam sini. Saya tunggu kawan, faham cerita kawan? Okay? Ni kawan dengan sini. Kalau anda tak masuk sini, anda tak masuk yang curi ayam. Kalau anda pergi time frame yang saya nak tunggu, saya akan berminat untuk nak short dia kalau dia buat dia naik atas ni. Saya tunggu yang ni. Sini saya short. Daripada sini. Sini saya short. Dia buat A, B dan C. Baru saya short. Baru dia jadi W, X and Y. Dalam trading is always about structure. It's always about structures. Anda nak tahu kat mana nak letak stop loss dengan TP. Kalau anda bukan gunakan kaedah ini 3711. Ini 3711. Ya. Anda nak tengok
yang sini, yang dekat sini, dia mempunyai divergence. Masalah yang ni, dia tak ada divergence. Tapi saya tak berapa minat dengan GBP Chef. Instead of GBP Chef, it's better kalau anda lihat kepada GBP JPY. Sebab dia sama. Dia sama. GBP Chef, ni benda tiga sekawan lagi. GBP Chef, ni GBP Chef. Mana GBP Chef tu? GBP Chef, mana GBP Chef? Okey, GBP Chef. Okey, ni GBP Chef. Ini GBP JPY. Jangan pula masuk satu GBP JPY, satu GBP Chef. Itu cari naas. GBP JPY. Okey. Dan ini GBP USD. Ni benda sama. GBP USD. Okey. Kita buang semua drawing dia. Okey. Okey. Kita ada GBP Chef, GBP JPY, memang cantik. Betul? Sama kan? Sama. Jadi kalau anda trade GBP Chef, anda tak trade GBP JPY. Sebabnya anda basically layer. H4. Basically anda layer. Okey, nampak tak dia tiga chart ni sama? Hafiz duk kena sendiri. Okey, nampak tak? Tiga chart ni sama. Tiga chart ni sama. Tadi time frame lain. Okey. Dia benda sama. Jadi kalau anda trade GU, anda tak trade GJ. Betul-betul anda gantung diri sendiri kalau anda satu buy, satu sell. Itu boleh menyebabkan bercakap dengan chart tengah malam. Kenapa lah ni? Dia benda sama. Dalam ada masa dia anda berminat untuk trade dia kalau ada salah satu ni buat kerja lain. Ini nanti kita akan cover dalam ni dalam webinar nanti kita akan cover mengenai benda ni. Banyak lagi saya nak cover ni sebenarnya. Kita akan cover mengenai ni. Mengenai mana dia pergi? Correlation ni. First dimension bila dia arah sama, swing dia sama. JPY dengan USD. Macam mana kita nak kata dia lain kan? Dia sama. Low dia tempat sama, high dia tempat sama. Nampak tak? Low dia semua sama. Low dia sama. Nampak? Chart ni semua sama. Low dia sama. High dia sama. Kita tak dapat nak katakan dia lain. Dia sama. Kan? Sama. Sekarang ni pun sama. Low sama, high sama. Betul? Saya tahu kalau anda gunakan yang anda tengok kat MyFX book, yang broker bagi correlation tu, itu tak dapat saya bagi tahu anda. Itu wassalam. Anda tak dapat nak guna benda tu. Ya? Euro USD, USD Chef. Yes, ada masa dia. Kalau nak guna correlation ni, anda kena faham ada dua keadaan. Satu, apabila dia agree sama-sama. Bila dia tak agree, waktu tu something is happening. Maksudnya ada pertukaran dinamik. Masa ni, GBP kesemuanya ada low. Nampak tak? Ketiga-tiga ni, GU, GJ, G-Chef. Kalau kita tambah satu lagi sini, satu lagi. Macam mana saya nak tambah ni? Okay, tambah satu lagi. Kita tambah, kita ada Euro GBP kan? Kita tambah GBP Euro. GBP Euro. Ni terbalik sikit lah.
Ui, sampai macam ni rupa cat kita. Okey. Dia pun sama. Dalam dinamik yang sama. Nampak? GA tak dapat. GA tak. GA lain cerita. Komoditi lain cerita. Tapi overall, apa yang dalam GP short ke long? Semua dia ada low kan? Semua ada low. Dan terutamanya against euro ni dia lebih lemah. Okay? Kalau anda faham, kalau pernah melihat kepada pair GDP, ini saya kongsikan. Saya pernah kongsikan benda ni last time tapi tak ada orang minat. Okey, ini adalah BIS report. Ini adalah BIS report. Kita boleh tahu satu-satu mata wang tu paling banyak dia trade dengan apa. Mana report dia? Okey, kalau kita tengok GDP ni, dia banyak trade dengan apa? Saya tak ingat ada tak dalam ni. GDP trade dengan apa? Ni. Tak ada, dia tak ada untuk GDP ni. Dia tak ada untuk GBP. Dia ada untuk JPY, dia ada untuk Euro dan USD. Ini basically pecahan dia lah. Tapi GBP yang kita tahu, dia banyak USD, dia banyak kepada Euro dan dia banyak kepada JPY. 3 tu. AUD, NZD, CAD itu adalah volume yang tak besar. Boleh? Volume dia kurang. Jadi kalau kita tengok 3 yang represent dia, JPY, GBP dan Euro, kesemuanya menunjukkan GBP lemah, anda tak dapat nak katakan GDP akan kuat. File ni dalam BIS, anda pergi BIS. Saya kongsikan dia punya file. Ni dekat BIS. Okey, ni BIS. Okey, jadi daripada yang itu tadi saya buat market dynamic ni tahu. Kalau bukannya saya buat saja-saja je, bukan. Market dynamic ni, correlation di antara pair ni, bukannya kerja satu malam fikir dapat idea, bukan macam tu. Ini years of research kalau nak tahu. Dan bukan saya seorang. Kita orang sejak 2009 kita orang research benda ni dan mendapat yang saya present kepada anda tu daripada kerja tahun 2009 kalau nak tahu. Few years jugalah kita orang nak dapatkan correlation ini. Yang saya presentkan kepada anda mengenai 3 currency, 3 ni kan, 3 aset. USD, JPY dan index, pergerakan dia daripada kerja 2009 tu kalau nak tahu. Kita orang mengkaji kepada pergerakan market, melihat kepada chart dan you guys are getting all semua yang saya present kepada anda yang ini. Ini adalah apa yang dia punya kesimpulan. Ini kesimpulan dia, Badrul. Azwan, Mai, Pian, Hafiz, bukannya cuma tengok chart sekali dia jadi, oh itu power. Tak ada. Itu tak ada. Buku ada, tapi siapa nak baca? Saya pun tak baca. 5,000 page, Badrul. Sebab itu saya present kepada anda yang anda dalam webinar kita ni, kalau perasan nota-nota saya semua panjang-panjang kan? Jadi saya kongsikan kepada anda apa yang perlu untuk trading. Saya kongsi semua, anda tanya saya jawab. Mana ada rahsia dalam rahsia? Tak ada rahsia dalam rahsia. Tak ada rahsia dalam rahsia. Tak ada dalam falsafah saya. Ini untuk grup CTFX. Tak. Yang siapa dalam grup CTFX pun tahu. Siapa dalam grup CTFX pun tahu kan? Vincent. Apa saya kongsikan sama. Cumanya dalam saya ada grup saya CTFX. Yang tu tak buka. Yang tu ada kerja dia orang dan sama.
whatever. Dan certain benda saya kongsi kepada public. Cumanya yang grup-grup ni dia tak buat kerja. Adalah yang hantar, tapi saya tengah merajuk, orang tak hantar. Tapi dia orang dapat pendedahan awal daripada tahun 2016. Betul, Vincent? Dan mindset. Itu dia. Trading is all about that. Sebab itu saya suka dengan webinar Ramadan ni, sebabnya kita tak ada satu topik khas. Kita kepada keseluruhan. Anda tanya, saya jawab. Anda tanya, saya jawab. Tak ada, tak buka. Dalam group free pun okey kan? Whatever you get, sama. Cumanya dia special attention yang saya attention je lah. Anda tanya pukul 2 pagi pun aku jawab. Betul tak? Kadang-kadang saja je soalan ni dah 15 kali orang tanya. Saya tak jawab. Pasal market movement jika certain country holiday. Okey. Certain country holiday. Kenapa kita dapat keluar ke sini? Okey. Okey, jadi ini tadi adalah untuk data. Untuk data. Okey. Petang tadi, saya ada kongsikan mengenai bila market holiday. Contohnya hari ini kita ada Germany dengan France yang bercuti. Okey. Dan cerita dia, pada petang tadi, kita ada rilis yang besar. Iaitu untuk PMI data dia. PMI data. Ini tak besar sangat. Kalau dia keluar tinggi nanti, tadi kita nampak something besar. Okey. Semasa market bercuti, kita akan dapati liquidity menurun. Okey. Katalah semasa rilis berkenaan, kita ada Euro USD pada 1.10. Okay. Itu adalah untuk EU, Euro USD. Dan petang tadi kita ada France, Germany yang bercuti. Okay. Pada waktu cuti, volume akan menurun. Maksudnya order apa yang gerak market? Apa yang menyebabkan harga ni naik? Okey, kalau saya tanya sekarang ni kan, Azwan, rumah anda berapa harga? Kalau kita kata, okey, rumah saya 700,000. Okey, saya senang bagi contoh lah, lollipop. Ya, Kamil, lollipop. Lollipop kita tahu harga biasa RM1, betul? RM1, lollipop. Lollipop. Okey, lollipop. Okey. Itu biasa. Bukan RM100. Okey. Kalau ini harga market. Ini harga market. Kalau ada pembeli yang sanggup untuk nak beli lollipop pada harga RM1.20. Dan dia dok beli habis yang harga RM1. Penjual pula nampak ada orang ramai nak beli. Dan dia offer harga, mula-mula penjual of course dia cuba offer tinggi. Dia cuba jual RM2. Pembeli tak nak beli. Tak ada execution, tak ada transaction, tak ada harga. Faham? Maksudnya tak ada. Ini tak dapat. Ingat, bila kita tengok chart tu, itu adalah bid and ask, quote price, quote, Q-U-O-T-E. Tadi nak cerita fundamental. Ni fundamental harga sama. Okey, quote. Ni quote, harga quote. Jadi kalau tak ada orang, ni macam tender lah, orang cuba nak tender. Tak ada orang ambil, dia tak dapat tender, faham? Simple. Okey, dia nak jual RM2, tak ada orang nak beli. Tapi sampai harga RM1.20, pembeli pun okeylah, belilah. Penjual pula tak nak, aku tak nak. Aku tahu harga last time RM1 tak boleh lah. Lollipop PKP tak dapat. Kilang banyak tutup. RM1.20. Pembeli pula kata okey, aku beli. Jadi kita dah ada transaksi berlaku. Berapa harga dekat market sekarang? Harga dekat market RM1.20. Faham konsep bid and ask, quote? Faham? Offer and demand. Faham Okey. Okey, inilah benda yang sentiasa berlaku dekat chart.
sentiasa berlaku. Bila kita ada orang offer, ada orang bid dan dia match, harga naik. Semakin banyak buyer sanggup membeli pada harga tinggi, price makin naik. Apabila kita ada liquidity yang besar dalam market, harga akan lebih stable. Harga akan dalam range sahaja. Itu adalah market digelar sebagai market berada dalam equilibrium. Market berada dalam keadaan yang equal, yang stabil. Boleh? Dan kita ada pembeli dan penjual yang setuju pada satu harga. Turun naik lah. Spread dan lain-lain menyebabkan transaksi. Okay, the moment something happen dalam market, ada cerita besar dalam market. Sekiranya kita ada buyer banyak masuk, tapi seller pun banyak masuk, harga ada apa-apa tak? Dia naik sikit, tapi macam ni saja. Dia naik sikit lah. Kalau dalam keadaan market yang high volume, tapi high volume dekat dua-dua pihak. Ini digelar sebagai open interest yang tinggi, interest untuk membeli yang tinggi, dan order ataupun asking price yang match open interest ni, harga tak menaik. Harga macam ni, harga naik sikit macam ni. Match, lepas tu equilibrium balik, sideway balik. Okey, apa jadi kalau berlaku something, buyer masuk dalam market, news tadi bagus. Ni jawab soalan tadi Wan. News tadi bagus, tetapi volume tak tinggi. Volume tak tinggi, maksudnya tak ramai orang bercuti. Apa jadi? Kalau tak ada RM1 pembeli nak beli, dia nak beli cerita bagus, dia naik, oh ni future value naik lagi ni. RM2 ni mungkin jadi. Tak nak ada seller pun dia tak nak, aku tak nak, aku boleh hold je lollipop ni. Nak RM2. Kalau pembeli beli juga RM2, harga akan spike ke atas. Faham? Itu dia. Dan keadaan yang sama dalam sell. Sebab itu jaga-jaga. Bila low liquidity market, jaga-jaga dengan benda ni. Low liquidity market, jaga-jaga. Kita sebenarnya berada dalam bulan sama, bulan musim panas. Kebiasaannya, pada bulan sama ataupun bulan musim panas ni, market agak tak ke mana. Market sideway. Masalahnya, orang tak ada musim spring, musim bunga. Sebabnya kenapa? PKP, MCO, containment, orang lepak kat rumah. Sebab tu ada nampak, you still see volatility dalam market sekarang. Biarpun volume tu tetap ada. Pada minggu ini, kalau tak silap saya, BSKL, kita ada dekat US market, volume mendadak naik. Volume, maksudnya masih ada player dalam pasaran. Inilah benda-benda dia. Sebabnya, pelabur tetap nak buat duit. Fitrah, lumrah, bukan fitrah. Dah bayar zakat fitrah. Cerita lain. Boleh bayar online. Tengok harga beras tu. Okay. Pelabur, lumrah dia tetap tamak. Greed tetap ada dalam market. Tetap ada. The moment fear, inilah dua benda yang kawal market. Greed and fear ni. Lepas ni saya jawab yang Baltic. Dah smart money. Weh, awal sangat. Ya, betul. Ni kita dah cerita 2 bulan lepas kan, smart money. Sebulan lepas, sebulan lebih. The moment kita ada stimulus package, kita ada polisi yang relax kan, pelabur tetap dia akan cuba untuk cari. Sebab bila keadaan extreme fear yang berlaku kepada market menyebabkan saham jatuh macam ni, hari itu, dan kejatuhan ini disebabkan oleh COVID-19, dan kita dapati kes dah mula okey,
Ekonomi mula dibuka dan kita nampak recovery. Kita nampak recovery sekarang kan. Tetap ada greed factor. Masalahnya pada awal recovery ni, kita tetap ada perasaan fear tu. The thing yang kita tak dapat nak kontrol, COVID-19. Benda yang kita tahu adalah stimulus package dan stimulus package dan ni yang kita cerita dulu kan. Ada lagi tak? Ni. Benda yang kita tak tahu adalah COVID-19. Benda yang kita tahu adalah daripada kerajaan, daripada central bank, flooded the market with credit, with duit. Dan ini menyebabkan pasaran mula recover. But the thing is, pada waktu ini, sentimen agak fragile. Fragile, maksudnya agak rapuh sikit. Kalau ada news pelik-pelik, macam sekarang US dengan China kan. Dia mula-mula, ni wave 1, ni sifat wave 1. Wave 1 punya sifat. Dia lebih volatile. Ini sifat wave 1. Ini tanda-tanda recovery. Recovery ni akan diikuti oleh kenaikan USD. Dia kena ada USD kuat. Sebab bila orang tadi start masuk market, dia kena depo. Simple. Macam kita lah. Benda sama. Dia kena letak duit. Dia kena letak duit dalam market. Dia kena buat pinjaman dalam USD, pasaran capital terbesar dunia tu. US. Okay? Dia kena daripada bond. Tahu tak apa market yang paling bubble? Yang tak pecah-pecah lagi bubble dia. Tahu market apa paling bubble? Kita selalu ni kata ni kan. Yes. Awal sangat. Korang ni dahsyat lah. Belum bagi soalan, baru tengah soalan dah ada jawapan. Bond. Itu adalah. Tak payah webinar dah lah. Semua dah tahu ni. Okey. Pasaran yang paling kuat bubble dia adalah pasaran ni. Bond. Ni. Jangan tengok yield. Tengok Bitcoin. Okey. Tengok US 10 years ni. Inilah ZN ni. Ini dia dah trending sejak daripada bila ni. Ini adalah pasaran yang yang bubble dia ni, nampak ni. Sejak daripada 2018 sampai sekarang, ni bubble yang terbesar ni. Ni bubble terbesar. Anda akan dapati dia there is a limit sebab kenaikan dekat ni harga bond. Yang bawah ni dia punya pulangan. US 10 years. Mana US 10 years? Ni US 10 years. Ini yield. Dia berlawan, dua ni berlawan. Kalau ini naik, ini one to one. Ini one to one. Kalau ini naik, ini jatuh. This is the biggest bubble at the moment. This is the biggest bubble. Tapi dia tak sama dengan minyak. Apa maksud saya? Ini boleh pergi kosong. Kalau orang tetap beli, cat ini ada kosong. Cat minyak tak boleh ada kosong. Satu, saya ada problem nak letak minyak ni. Okey. Sebab tak nampak tak harga dia naik ni. Ahmad, panggil Zul dekat tuan-tuan. Panggil Zul. Dan we are reaching this. Kalau 10 years, ini adalah kepada growth. Ini adalah kepada growth. Kita ada bond ni, dia ada 3. Satu adalah short term, satu mid term, satu long term maturity. Tempoh matang. Jadi kalau short term tu kita lihat kepada inflation 2 tahun. Itu 2 years. Kalau growth GDP, kita lihat kepada 2 years, sorry. 2 years tu lihat kepada interest rate inflation lah. Okay. Kalau 10 years ni kepada growth.
30 years ataupun lebih daripada 10 years itu kepada overall market. Itu kepada prestasi the overall market. Itu apa yang bond cerita kepada kita lah. The thing is, kita ada kenaikan harga dan penurunan dekat yield sampai masanya bond ni apa? Bond ni hutang. Basically, anda beli hutang dengan harga yang lebih mahal tapi dapat pulangan yang lebih rendah. Itu je. Kenapa orang tetap beli bond biarpun pulangan dia kecil? Kenapa? Ini US. Kenapa? Security. Sebab keselamatan dana. Ini backup, yes. Ini government US punya treasury bond. And what happened yesterday? Semalam. Kita ada first time gilt UK 10 years. UK berapa tahun? UK saya tak ingat. UK GP saya type lah. GB 10 years. Berapa tahun punya? Yang pergi negatif. Bukan debt ni. Ini maybe 0.2 yield. Yang pergi negatif. First time untuk UK ni, first time yang dia pergi negatif. Dia pernah ni first time dia pergi negatif. Orang tetap beli. Because security of fund. Security of fund. Itu je. Ni yang kita ada semasa. So, but this cannot continue. Ini menunjukkan yang tak sihat. Hutang makin mahal, pulangan makin rendah. Hutang makin mahal, pulangan makin rendah. Dan sekiranya kita ada government, rating government, politik yang tak stable, ini boleh hancur. Orang tak beli, bond dia spike. Itu yang kita nampak dekat Italy contohnya. Italy punya government bond. Italy government bond yield. Ni yang kita nampak. Nampak spike ni. Ni kita kerja cerita bond. Apa kena-mena dengan currency? Segala-galanya kalau nak tahu. Ini berlaku pada tahun 2019 waktu government dia election kan. Italy 10 years. 2 years. Italy 02. Harga dia jatuh, yield dia naik. Orang tak nak beli bond dia. Biarpun pulangan tinggi, orang tak beli. Orang tak nak beli bond dia. Maksudnya orang tak nak bagi hutang kepada kerajaan. Siapa yang save dia kalau nak tahu? Siapa yang save dia waktu ni? Ini pernah berlaku pada 2009. Bukan Itali, tapi Germany. Ini pernah berlaku sebelum ni. Siapa yang save Greece? Draghi. Exactly. Wah, semua dapat jawab ni. Yes. Tapi kalau central bank duk beli, itu boleh menyebabkan basically benda tu cuma ilusi, faham tak? Maksudnya duit tu di-create. Dia bukannya actual market forces. Fata Morgana. Manipulation. Saya tak nak gunakan perkataan besar sangat, Fifi. Kita guna perkataan orang ramai. Ni monetize. Itulah dia. Itu dia. Sebab itulah sebabnya you need the economy to reset. The bubble need to have the crash, market perlu reset. Ini yang ada dalam slide anda nanti. Ini dah ada dalam slide pun. Ini you need the market to reset. That's why all this dynamic. That's why kita ada dynamic market di mana kita akan melihat
Okey, kita akan melihat benda-benda yang dalam keadaan biasa dia adalah natural, di mana indeks dan komoditi trade together. US dollar pun ikut, ya, yen pair pun naik. Faham? Ni sebahagian daripada apa yang kita ceritakan dalam market dynamic. Kita tahu something is wrong bila yen trade sama dengan indeks. Indeks naik, kan? Kita ada yen juga kuat. Maksudnya kita ada EJ jatuh, GJ jatuh. Itu tak kena. UJ terutamanya. Kalau indeks naik, UJ jatuh, something is wrong. Ataupun ada nampak indeks jatuh, UJ naik. Itu tak betul. Ada something tak betul kat situ. Faham? Ya? Sebab itu, ingat tak yang kita tunjukkan chart tadi, ya? The moment ada yang tak kena, waktu tu anda tengok, ni itu peluang untuk anda trade. Faham? Anda nak tengok bila berlaku yang tak betul dalam market. Masa tu anda tak tahu, ini adalah pertukaran daripada sudut daripada sudut apa dia? Dynamic market. Dan anda boleh jump ataupun masuk dalam market awal. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan kepada anda ni? Boleh? Ya. Inilah caranya untuk kita faham, ya. Tak payah tahu yang tu, anda fahamkan mengenai correlation. Ini indeks, dan ini akan bergerak selari. Komoditi akan bergerak selari. Dollar pair akan ikut selari. Maksudnya euro USD juga akan mengikut kuat. Bila indeks dalam wave apa? Indeks dalam wave apa? Bila kita kata indeks dinamik. Wave 3. Bukan wave 1. Wave 3 ataupun wave C. Okey. Cantik. Nampak? Yen ataupun maksudnya pair yen XXX JPY akan bergerak selari ke atas. Ikut sama dengan indeks. Commodity currencies. Boleh? Okey. Euro USD. Sebab waktu ni USD tak boleh kuat. Waktu wave 3. Kita ada tiga ni, kita ada USD, kita ada yen, kita ada indeks. Okey, indeks. Bila indeks ni buat wave 3, yen pair tengah wave berapa? Saya kalau anda tanya BSKL, saya tak dapat jawab. Saya tak dapat nak jawab. Sebab saya bukan totally keluar. Saya ada lagi pegangan dalam BSKL, tapi not the market for me lah. Simple saya jawab macam tu, Alban. Okay. Tapi tak ada masalah kalau anda trade dia. Tak ada masalah. Gunakan apa saya cerita ni. Anda bahagikan kepada sektor-sektor, anda akan faham penggunaan dinamik dengan dia. Okey. Kalau indeks dalam wave 3, USD biasanya dia tengah completekan wave 4 kepada wave 5 ataupun dah mula buat correction. Ini adalah USD, US Dollar Index ataupun USD sendirilah. Okey. Anda akan nampak yen, kebanyakan pair yen akan start buat wave apa? 1. Boleh? Bila market lepas season. Ini perfect masa untuk kita nampak benda-benda ni. Ini perfect masa bila market baru kena selendang ni. Baik? Boleh hilang pula audio saya. Boleh? Ini perfect masa bila kita nampak market tengah berjalan macam ni. So, apa saya cerita ni anda nampak dekat chart. Betul tak? You are seeing that dalam chart.
Okey. Masa ni kalau tanya saya, bukan masanya untuk anda trade index. Kalau anda belum masuk, anda tak masuk lagi. Tapi DEX tadi ada higher high. Trade setup, ada higher high. Itu memberikan peluang untuk kita masuk. Kalau USD, kita tengah tunggu US dollar dynamic sekarang kan? Kita tunggu US dollar buat wave 3. Kalau buat wave 3, apa jadi kepada indeks ni? Indeks kalau wave 3 bullish untuk USD, apa jadi kepada indeks? Indeks akan, kalau dia dah kuat awal, dah recover awal, dia akan start buat wave 2. Dia tak boleh sama-sama kuat, tak boleh. Dia akan buat wave 2. Dia bukan bearish, dia sideway. Kita gunakan bahasa sideway. Kalau kita kata bearish, dia tengah buat A, B dan C tu. Naik. Dia akan buat wave 2. Wave 2. Salah pula 2. Dia sideway. Kita bahasa dia adalah sideway. Jadi bukannya short lukis, tak ada. Dan kalau anda nampak saya punya chart, saya dah mula alihkan sebab kita jangka US dollar dynamic. I think it is happening. Anda akan nampak sebabnya antara saya tengok USD SEC tu kan, ada nampak kepada, kenapa ni tak dapat keluar. Okey, ni yang kita ceritakan awal minggu. Ingat tak kita cerita benda ni? USD SEC, US dollar SEC sampai area support. Ni sampai area support. Sampai area support. Ada lagi kat situ. It reach its support area dia. Dan ini adalah berlawan dengan Euro USD. Okey, ini sama, bukan berlawan, ini sama dengan Euro USD. Ini berlawan. Ini akan naik, ini akan jatuh. Ini sampai area support, ini sampai area resistance. Macam mana kita nak tahu US dynamic tu bermula? Bila US dollar masuk wave 3. Boleh? Bila US dollar masuk wave 3. Anda tak dapat nak tengok benda ni dekat 15 minutes. Tak dapat. Sebab 15 minit H1 terlalu noisy. Anda akan dapati dolar memulakan wave 3 dia. Bila ada higher high, lower low, that will trigger you. Boleh tak? Kita jangkakan wave 3 dalam 3 bermula. Wave 3 dalam 3 dalam 3. Nampak tak? Wave 3 dalam 3 dalam 3 ni bermula. If that happen, if it's truly happening, then you will have USD yang amat-amat kuat. Dan kalau anda perasan, chart saya, instead of sebelum ni, kita tandakan untuk saham sebagai 1, 2 kat sini kan. Saya dah alihkan dia. Sebab dia tak boleh, saham pun buat wave 3. Tak boleh. Dalam fractal yang sama, dia tak boleh. Dalam pecahan yang sama, dia tak boleh. 3 tak boleh. Dan anda akan dapati untuk contohnya EJ. EJ akan habiskan dia punya movement ni. Akan habiskan movement. Dia depend kepada degree dia, kepada movement dia. Dia akan habiskan movement dia. Okay, dia akan habiskan movement dia. Okay. AUD je ke atas lagi? Atas lagi. Okay. Trade, yes. GU, EU itu memang, bila ini berlaku, bila kita ada dynamic ini berlaku, US dollar, tak tahu kenapa kita punya slide ni. Okay.
Bila kita berada dalam keadaan positif US dollar dynamic, okay, kita ada dalam dalam positif US dollar dynamic, kita akan ada dolar yang kuat, dolar pair yang jatuh, USD JPY sideways ke arah semakin kuat, pair JPY akan jatuh. Okay, so whatever dia punya kenaikan sekarang adalah retracement. Index akan sideways kepada higher. Dan ni semua satu cerita ni dalam ni. Tak ada apa-apa saya nak cerita. Saya ada kat situ semua. Bila pula aku buat? Okay. Okay. Jadi apa kita nak trade? Apa yang obvious bila kita ni US dollar kuat? US dollar kuat. Kita ada saham yang sideways to higher. Yen, anda nak trade tak yen? Yen akan kuat tapi tak obvious. Yen tak berapa cantik. Gold. Kalau USD kuat, gold jadi apa? Lemah. Not really. Sebabnya kita ada indeks yang sideways. Kalau indeks ni jatuh, USD kuat, kalau indeks ni kuat, USD kuat, then gold akan lemah. Yeah? Okay, yen tadi kita cancel. Sebabnya indeks sideways. Yeah? Nampak? Okay, apa yang ketara lemah? Ni nampak color merah. Yeah? Anda akan dapati EU, anda akan dapati GU. Ini yang ketara. Anda akan dapati chef. U-chef. Ini jatuh, dan ini akan naik. Kalau kita masuk dalam positif. Kalau ini dalam wave 3. Boleh? Kalau kita berlaku pergerakan wave 3 ni. Ini. Antara 3 pair ni, mana yang anda nampak jelas untuk nak trade? Kita nampak untuk Euro GBP dah sampai area. Saya tak dapat. Dah kena keluar balik ni. Tak tahu kenapa. Euro GBP, kita nampak pergerakan dia high dan melakukan retracement. Retracement, lepas tu sekali tengah naik kan. Jadi kita tahu, Euro kuat daripada GBP. GBP lemah. Chef adalah kuat berbanding dengan Euro, tetapi chef ni sama dengan Euro basically. So kalau Euro kuat daripada GBP, chef kuat daripada GBP, apa yang kita nak trade? GU. Saya cerita GU dari bila? Ada setup untuk GU, anda short. Ada setup untuk GU, anda short. Semasa ini berlaku, mata wang yang paling anda nak trade adalah GBP USD. Minggu lepas. Anda cari setup, tunggu dia punya retracement tu habis untuk GU. Tengok chart saya tak dapat nak buka ni. Kenapa? Kunci bawah ni tak dapat. Kena keluar balik tadi. Tunggu setup dia untuk short. Jangan curi ayam. Exactly. Curi ayam habis. Tunggu dekat area max dia. Kita baru nak masuk wave 3 ni. This setup is even untuk minggu depan. Tunggu dia punya extreme area. Extreme area ni adalah bila 5 wave yang buat lower low. Ini mesti ada lower low berbanding dengan sebelumnya punya lekuk. Ada lower low. Kan? Kita tunggu 3 wave. Short dari sini. Stop loss atas 168. TP ambil 3. TP bawah. Last month already say GU short. 123, 124. Tapi tak ada set up, Vincent. Tak ada set up.
Okey. Itu caranya satu-satu dan ini yang kita buat dalam analisa, iaitu kita menjangkakan dinamik pasaran. Maksudnya kita ambil satu position dalam pasaran. Apa pendapat anda? Dan kita tunggu set up berkenaan. Boleh? Ya. Ini yang kita buat dalam trading, ya. Kita letakkan apa pendapat anda kepada dinamik pasaran. Apa hala tuju, apa cerita market yang anda nampak jelas? Cerita market tadi adalah dinamik. USD ke, yen ke, ataupun indeks yang kawal pasaran. Kalau indeks kawal pasaran, kita tahu apa? Komoditi kuat. Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar akan kuat. Boleh? Sebab itu kita nampak Australia dollar, Canada dollar dengan New Zealand dollar, dia tak ada lemah sangat. Kenapa? Indeks tengah sideways. Naik dan sideways. Betul? Anda nampak Australia dollar, New Zealand dollar tak lemah. Kita pula dot short. Dia sampai resistance short. Dia naik lagi. Pengsan. Tak apa. Dia tunggu. Tak ada macam tu. Tak ada. Okay? The moment indeks buat wave 2, waktu tu anda short. Boleh tuan? Waktu tu anda short AUD JPY. Waktu saham buat wave 2. Saya tak dapat nak. Tengok chart saya lah. Tengok chart saya yang H4. Tengok chart saya H4. Belum lagi. Tengok S&P 500. AUD JPY. Saya tak dapat nak buka ni, kenapa? Tak dapat. Tapi tengok chart saya lah. Ada dalam Outlook tu. Tengok H4. Daily tu saya tak update. Daily cuma update ujung minggu. Nanti masa minggu depan saya letakkan link untuk chat. Link untuk Outlook. Download nanti. Minggu depan. Hadiah raya. Nak post, nak hantar lemang tak dapat juga. Tak dapat pula hantar lemang kan. Saya bagi Outlook. Hari Isnin ya. Hari Isnin. Kan saya email lemang buat hal kan. Payah pula. Lemang dapat kat email. Okey. Jadi kita lihat kepada kita ambil satu position dalam market lah. Sama anda melihat USD, anda melihat indeks ataupun anda melihat kepada yen. Dan kaitkanlah dia. Kalau indeks mengukuh wave 3, anda tahu AUD, NZD, CAD, anda tak ada pergi short, anda tarik long saja. Ini naik, yen lemah. CAD JPY, NZD JPY, AUD JPY long. Tapi, kalau dia dalam wave 3, tapi kalau ini dalam wave 2, yen tak habis lagi incomplete sequence, pair yen akan jatuh dulu, completekan move dia. So, pair yen tak complete lagi, dia ada incomplete sequence. Faham? Buat tu, ulang buat benda tu je. Kalau nak mimpi malam ni, mimpi benda tu. Jangan mimpi nampak anak bulan, besok puasa lagi. Jangan awal sangat. Azan tengah hari tu Zohor. Plastik hitam jangan tengok sangat. Tak ada cerita plastik hitam tu ni. Okey? Boleh? Faham? Dan kita kaitkan process, kita tengok EG tadi, apa nak trade, against apa, benda-benda tu. Lepas tu tengok dia punya sequence, ada tak incomplete, ada basically, bila saya kata incomplete bullish sequence, maksudnya ada higher high, lepas tu ni turun. Dan bila kita kira dia punya Fibonacci, dia tak habis lagi. Itu dia. Dia tak habis lagi 100%. Itu maksud incomplete sequence. Kalau dia dah sampai 100%, jangan nak mengada. Jangan pergi masuk. Ingat tak saya cerita pasal GBP NZD? Bila kita cerita GBP NZD, dah sampai 100%. Mai dulu kan? Mai tanya kan? Boleh tak long GBP NZD? Saya kata jangan. Sebab dia sampai 100%. 2 bulan lepas kan? Lepas tu dia apa jadi? Kan? Dia jatuh. Nampak? Ya?
Jangan nampak sebab dia dah sampai 100%. Sequence dia complete. Lepas tu kita ada sebelumnya, kita ada previous itu weekly GBP NZD itu weekly. Cerita dia yang shorter time frame dia dah sampai 100%. Weekly dia masih lagi tak complete ke bawah. Jadi kita jangkakan GBP NZD any retracement daripada level sekarang, GBP NZD anda cari untuk short. Tadi dah kongsi kan? GBP NZD untuk short. Any retracement dia. Tiga wave retracement anda short. H4. Boleh? Dia ada low. Dia ada low daripada sebelum. Anda tunggu retracement, 3 ada short. Penat dah. Air lupa nak bawa. Okey. Nampak cara analisa market? Apa saya nak? Anda yang boleh analisa macam ni. Kan ke best kita faham cerita market, kita tunggu je set up. Market bagi harga kita nak, risk cantik, reward cantik, masuk. Jaga duit, ulang. Buat benda tu je dalam trading. Tak payah news ni apa. Yes, kita nak tahu apa, kita nak tahu what is it. Tiba-tiba satu candle news. Kalau dia berlaku, kita tak dapat nak elak pun. Sebab itu dalam trading ada kita punya stop loss. Kalau nak selamat, gunakan account margin. Maksudnya letak jumlah itu sahaja dalam satu entry tu, dalam account tu untuk entry tu saja. Kalau dia loss banyak tu, dah habis dia. Kalau nak cara tu. Tapi ada kena banyak account lah. Dengan XM ada boleh ada 8 account kan. Janganlah banyak sangat position. Faham? Boleh? Sebulan kita dah sentuh benda ni. Sepanjang Ramadan webinar. Saya harap at least some of you dah nampak. Saya nampak Azwan, Vincent, tak payahlah. Vincent memang dah power. William, Wong, nak tunggu ulang 1 Jun. Okey, 1 Jun nanti boring topik dia. Sebab dia kita ada topik. Tapi kita akan cerita benda ni tiap-tiap webinar. Tiap-tiap webinar kena cerita benda ni. Kita akan cerita mengenai yang sama. Pas berkena, jangan banyak sangat makan lemang. Tak ada orang baru. Dia dalam trading ni tak ada. Dia cuma mindset. Mindset nak perbaiki diri dan faham ini adalah kita melabur kepada satu sistem. Bukannya trading market. Kalau anda cuba trading market, anda tak move market pun. Boleh, Edwin? Ulang-ulang size position selalu tak jaga. Itu je penyakit dia. Tapi bila kita tahu what you are doing and you allocate, macam kita business, kita allocate banyak ni untuk satu projek. Sama. Non-stop new information. Yes, Edwin, banyak lagi. Sambal Raya Nazir. Lama tak nampak. Ni seorang lagi. Orang lama kita ni, Nazir. Okey? Apa Ruby pula? Itu lain, Vincent. Okey, boleh? Okey. Jadi itu saja. Basically esok kita ada BOJ, kita ada China. Jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit. Setakat ini lebih positif kepada China punya Li Keqiang tu lah. Tapi I don't see that berterusan. Sebab kita nampak US dah mula ambil tindakan terhadap China dengan mengenakan delist 800 syarikat China yang disenaraikan di bursa US. Jadi itu kita nak tengok China buat benda, ambil tindakan tak? Dia tak benarkan company US, Apple ke kena tutup kilang kat China. Itu kalau itu jadi meriah kita. Benda-benda macam tu. Faham? Tindakan lanjut dari China. Kita tengok benda tu. Okey, jadi cerita US China masih lagi. Japan besok dijangka akan umum something. Ini mesyuarat tergempar. Tak ada dalam kalender. USD kata USD pindah ke Indonesia. US. Pelik pula. Okey. Tu antaranya, tapi tak ada konkret lagi. Kan? Pemindahan some of US investment ke Indonesia.
Of course, even ke Malaysia. Tapi the main thing is China and US. Those are the two biggest economy in the world. Okay? Jadi selamat Hari Raya semua. Stay kat rumah lah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, terkasar bahasa, tersilap, apa tu, semua kelemahan tu dari saya. Moga apa yang saya kongsikan selama ini membantu anda, at least lah untuk kita memahami pasaran, dan yang terpentingnya adalah anda membina satu sistem dagangan yang sesuai kepada diri anda. Selamat Hari Raya Musa, Azan, maaf zahir batin, terima kasih. Selamat Hari Raya Zuan, Kamil, Cik Kes, selamat Hari Raya. InsyaAllah kalau dah settle semua, tak ada dah cerita COVID-19, ya, Mai, terima kasih Alif. Okay. Kita punya offline balik lah. Kita hopefully for the best lah. Aminul, terima kasih. Vincent, Wong, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niza, terima kasih. William, thanks.